Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, hari ini saya dan ahli keluarga saya akan menerangkan tentang penggunaan hadis dhaif dalam kalangan penduduk Islam di Malaysia. Okey, ahli keluarga kami terdiri daripada Muhammad Nur Najmuddin, Fatin Halani, Nur Izzatul Aisyah dan Nur Atirah Izzati. Okey, dalam pembentangan ini kami akan mengupas tentang pengenalan konsep hadis dhaif, pendapat ulama tentang hadis dhaif, faktor dan langkah mengatasi hadis dhaif dalam kalangan umat Islam di Malaysia dan kesimpulan. Okey, nama saya Nur Atirah Izzati binti Muhammad Ramli. Saya akan menerangkan tentang pengenalan. Okey, dalam kalangan umat Islam ini masih ramai lagi yang menyebar hadis dhaif ini. Bahkan ada dari kalangan agamawan yang menyebarkan hadis ini tanpa mereka mengetahui bahawa hadis dhaif ini bukanlah ciri-ciri hadis sahih. Perkara ini sangat dibimbangkan kerana ada dari kalangan umat Islam yang baru belajar tentang hadis dhaif ini dan mereka mudah terpedaya bahawa hadis dhaif ini bukanlah hadis sahih. Mereka juga akan mengguna sesuka hati jika tidak berpandukan pada agamawan yang berilmu. Dalam pendapat ulama sendiri, ada juga yang menerima hadis ini dan ada juga yang menolak. Ada yang menerima hadis ini, mereka menerima hadis ini dengan adanya syarat-syarat tertentu. Kita sebagai umat Islam perlulah berhati-hati dalam penyebaran hadis dhaif ini, kerana jika kita ingin menyebar hadis dhaif ini, kita mestilah mengetahui syarat-syarat hadis dhaif ini sebelum menyebarkannya dan menggunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurizatul Aisyah binti Muhammad Sukim. Seterusnya saya ingin menerangkan mengenai konsep hadis dhaif. Yang pertama sekali ialah pengertian hadis dhaif. Dari sudut bahasa, hadis dhaif bermaksud lemah. Manakala dari sudut istilah pula, hadis dhaif bermaksud kandungan hadis yang tidak berkumpul syarat di dalamnya, seperti syarat hadis. Dan menurut Imam Muslim dan Imam Bukhari, mereka menyatakan hadis dhaif tidak boleh dijadikan sebagai rujukan dalam menetapkan sesuatu hukum yang berkaitan halal dan haram, kerana hadis dhaif ini terdapat keraguan di dalamnya. Manakala Imam Abu Hanifah berpendapat bahawa hadis dhaif boleh dijadikan untuk menetapkan sesuatu hukum, kerana beliau berkata hadis dhaif merupakan hadis yang lebih baik daripada qiyas dan ra'yu. Seterusnya, ciri-ciri hadis dhaif. Ciri-ciri hadis dhaif ada 5, iaitu yang pertama ialah sanad tidak bersambung. Sanad tidak bersambung ialah sebagai perawi hadis yang tidak mempunyai rantaian ataupun rantaian itu terputus, dan maka tidak akan dapat mengetahui tentang perjalanan ataupun perihal seseorang perawi dan dalam meriwayatkan sesuatu hadis, dan susunan rantaian tersebut akan menjadi tidak tersusun. Ciri seterusnya ialah perawi tidak adil. Bermakna perawi tersebut melakukan perkara bid'ah ataupun membuat sesuatu maksiat. Ini merupakan perkara yang tidak elok. Dan selanjutnya, perawi tidak dhabit. Perawi yang tidak dhabit ini ialah perawi tersebut tidak begitu sempurna dalam menghafal sesuatu dan tidak beberapa peka terhadap sesuatu yang didengarinya. Di samping itu, ciri seterusnya ialah ada saj. Hadis dhaif ada saj, iaitu mempunyai sedikit keraguan ataupun sangsi dalam periwayatan hadis. Dan ciri yang terakhir ialah ada illah. Hadis dhaif mempunyai kecacatan mengenai status kesahihan mengenai sesebuah hadis. Antara contoh hadis dhaif ialah
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalatha la yu'akhirna wa hunna salah, idza anta wal janazah idza hadarat wal uyyim idza wajadat kuf'an." Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiga perkara tidak boleh dilambatkan, iaitu solat apabila tiba waktunya, jenazah bila telah siap dikafankan, dan perempuan apabila telah ditemukan pasangan yang sekufu. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Hukum beramal dengan hadis dhaif ini ialah tidak boleh dijadikan hujah dan dalil dalam perkara akidah dan fiqh. Namun boleh beramal dengan hadis dhaif dalam bab fadhail a'mal dengan 3 syarat, iaitu yang pertama, tidak terlalu dhaif, yang kedua, termasuk dalam prinsip ataupun dalil yang diamalkan, dan yang terakhir sekali, tidak meyakini bahawa ia pasti ataupun sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatin Hanani. Jadi kita akan pergi kepada topik pandangan ulama mengenai hadis dhaif. Okay, kat sini kita ada 3 jenis pandangan ulama. Okay, jadi kita pergi kepada pandangan yang pertama. Okay, pandangan yang pertama mengatakan bahawa penggunaan hadis dhaif adalah haram jika beramal dengan cara yang mutlak. Okay, pendapat ini telah dinyatakan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Dan pendapat ini juga ada yang menentang ini kerana mereka mengatakan bahawa Imam Bukhari tidak menjelaskan dengan secara jelas dan terperinci terhadap pernyataan ini. Dan ada juga yang menyetujui pendapat ini. Mereka mengatakan bahawa Imam Bukhari adalah seorang yang sangat prihatin dalam memilih hadis. Jadi kita pergi yang seterusnya, iaitu pendapat yang kedua. Okay, pendapat yang kedua mengatakan bahawa kita boleh beramal dengan hadis dhaif. Okay, pernyataan ini dinyatakan oleh Imam Syafi'i, Imam Hambali dan juga Ahmad bin Hanbal. Okay, ini kerana mereka akan menggunakan hadis terdahulu sebelum menggunakan logik akal walaupun hadis itu bersifat dhaif. Walau bagaimanapun mereka tetap akan memilih hadis hasan dan juga hadis sahih dulu sebelum menggunakan hadis dhaif. Okay, jadi kita pergi yang seterusnya, iaitu akhir sekali, pendapat yang ketiga. Okay, pendapat yang ketiga mengatakan bahawa boleh beramal dengan hadis dhaif jika hadis tersebut hanya untuk tujuan kebaikan saja dan tidak mempunyai hukum hakam dan juga ibadah. Dan hadis tersebut mestilah mengikuti beberapa syarat yang telah ditetapkan oleh Imam Nawawi. Okay, kat sini kita ada 5 syarat-syarat yang perlu hadis dhaif itu ikut. Okay, syarat yang pertama, hadis dhaif tersebut tidaklah terlalu dhaif. Okay, yang kedua, hadis dhaif tersebut tidak mempunyai apa-apa kaitan dengan hukum hakam. Jika hadis tersebut mempunyai kandungan hukum hakam, maka hadis itu ditolak. Okay, seterusnya, syarat yang ketiga ialah tidak boleh mengatakan bahawa hadis dhaif itu datangi daripada Rasulullah. Okay, yang keempat, tidak boleh mengajak manusia untuk beramal dengan hadis dhaif. Yang akhir sekali syaratnya ialah hadis dhaif tersebut mestilah dihasilkan daripada hukum hakam yang sedia ada, iaitu hukum hakam tersebut mestilah telah dinyatakan di dalam Al-Quran dan juga hadis hasan dan sahih. Jika terdapat hukum baru di dalam hadis tersebut, maka hadis dhaif tersebut mestilah ditolak dan tidak boleh diterima. Okay, itu sahaja daripada saya terhadap pendapat ulama mengenai hadis dhaif. Terima kasih. Okay, seterusnya kita akan pergi berkaitan dengan faktor dan langkah mengatasi penggunaan hadis dhaif ini dalam kalangan umat Islam di Malaysia. Okey, dalam kajian ini kami menggunakan soal selidik yang mana kami mengedarkan soal selidik ini kepada beberapa penduduk di Malaysia. Okey, kita pergi kepada demografi responden yang mana kita akan tengok berkaitan dengan umur dan
jantina. Okey, kita pergi kepada jantina dahulu. Okey, di mana kita boleh lihat di sini bahawa ramai dari kalangan perempuan yang menjawab responden ini. Okey, seterusnya kita akan pergi pada umur pula, yang mana majoriti dari kalangan umur 20 tahun hingga 25 tahun yang menjawab soalan ini kerana mereka merupakan dari kalangan seumur dengan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Najmuddin bin Ahmad Zawawi. Pada hari ini saya akan meneruskan pembentangan berkaitan dengan faktor penyebaran hadis daif di kalangan penduduk di Malaysia. Untuk faktor ni saya melakukan kajian lapangan, iaitu soal sidik kepada masyarakat Islam di Malaysia di sekitar saya sebagai saya punya rujukan untuk saya punya kajian lapangan dan soal sidik saya. Okay. Dalam soal sidik yang saya lakukan ni, saya ada menyenaraikan 4 item yang saya soal kepada masyarakat Islam. Okay. Antara item itu, yang pertama adalah berkaitan dengan penyebaran hadis daif dalam bahasa Melayu secara meluas di media sosial tanpa usul periksa. Hadis tersebut kepada agamawan yang berilmu menyebabkan masyarakat keliru dan mengambil hadis daif sebagai hujah. Okey, seterusnya adalah yang kedua adalah sikap sebilangan pendakwah yang mengambil mudah tentang hadis yang disebarkan dari segi periwatan dan matan tanpa usul periksa bahawa hadis tersebut benar atau palsu. Seterusnya yang ketiga adalah terlalu menyanjungi pendakwah sehingga taksub akan hadis yang disampaikan sehingga tidak menyedari hadis tersebut lemah atau palsu. Untuk item yang terakhir adalah terdapat masyarakat Islam yang tidak menguasai ilmu tentang hadis sehingga mereka menjadikan semua hadis yang diterima sebagai hujah sedangkan tidak mengetahui status hadis tersebut adalah benar atau palsu. Untuk item-item ni saya cipta dan saya buat untuk saya tanyakan kepada masyarakat Islam, dan persoalan-persoalan ni berdasarkan apa yang saya pelajari dan apa yang saya lihat tentang faktor-faktor yang berlaku tentang penyebaran hadis ini di kalangan umat Islam. Jadi saya menanyakan persoalan ini kepada mereka sebagai saya punya rujukan kepada soal sidik saya. Baiklah, seterusnya adalah graf berkaitan dengan faktor penyebaran hadis daif dalam kalangan penduduk Islam di Malaysia. Untuk graf ni saya dapat daripada kajian lapangan saya, iaitu soal sidik yang saya tanya kepada responden-responden yang berada di sekitar saya. Berdasarkan persoalan, iaitu 4 item yang telah saya berikan tadi. Okey, untuk yang pertama, graf yang pertama iaitu item yang pertama. Untuk penyebaran hadis daif dalam bahasa Melayu secara meluas di media sosial tanpa usul periksa hadis tersebut kepada agamawan yang berilmu menyebabkan masyarakat keliru dan mengambil hadis daif tersebut sebagai hujah. Berdasarkan item yang pertama ni, saya dapati responden sangat setuju dan setuju berkaitan dengan perkara tersebut, bahawa ramai masyarakat yang menyebarkan hadis ni sebenarnya disebabkan oleh mereka keliru dan tidak memahami hadis tersebut, sebab mereka tidak bertanyakan dulu kepada agamawan mereka yang lebih berilmu. Mereka tidak menanyakan hadis tersebut kepada golongan yang lebih berilmu bahawa hadis tersebut adalah hadis yang benar atau palsu. Jadi disebabkan ini, mereka hanya menyebarkan saja tanpa usul periksa bahawa hadis tersebut adalah benar ataupun palsu. Jadi pernyataan pertama ni mereka sangat setuju dan setuju menunjukkan bilangan yang sangat tinggi, iaitu sangat setuju dan setuju. Seterusnya adalah item yang kedua. Untuk item yang kedua adalah sikap sebilangan pendakwah yang mengambil mudah tentang hadis yang disebarkan dari segi periwatan dan matan tanpa usul periksa bahawa hadis tersebut benar atau palsu. Baiklah, untuk item yang kedua ni menunjukkan ramai masyarakat dan ramai responden setuju dengan pernyataan ini. Sebab terdapat segolongan, tidak semua tapi segolongan pendakwah yang mengambil enteng atau mengambil mudah dengan menyebarkan hadis-hadis ini tanpa mereka memeriksa hadis tersebut adalah hadis yang benar atau sahih dari segi
periwayatan dan matan hadis tersebut. Jadi mereka tidak teliti dengan betul-betul bahawa hadis tu sebenarnya adalah hadis yang sahih atau hadis yang palsu. Jadi disebabkan inilah faktor-faktor penyebaran berlaku kepada masyarakat Islam, disebabkan oleh tidak mengambil berat tentang hadis tersebut sama ada benar atau palsu. Jadi untuk item yang kedua ni pun sama. Responden sangat setuju bahawa perkara ini menyebabkan hadis dhaif dan hadis palsu tersebar luas di kalangan penduduk Islam di Malaysia. Okey, seterusnya saya teruskan dengan item yang ketiga, iaitu terlalu menyanjungi pendakwah sehingga taksub akan hadis yang disampaikan sehingga tidak menyedari hadis itu bersifat lemah atau palsu. Baiklah, untuk item yang ketiga ni juga menunjukkan responden sangat-sangat setuju tentang pernyataan yang saya berikan. Kerana setengah masyarakat Islam ni apabila mereka menyukai seseorang itu, mereka akan mengambil bulat-bulat apa yang telah disampaikan oleh seorang itu tanpa asal usul periksa. Sedangkan apa yang disampaikan belum tentu betul dan belum tentu ianya diterima. Jadi disebabkan inilah faktornya terjadi penyebaran hadis dhaif dan hadis palsu di kalangan umat Islam. Mereka hanya mengambil apa yang telah disampaikan secara membabi buta tanpa membuat usul periksa yang teliti dengan agamawan yang lebih memahami dan lebih berilmu tentang ilmu hadis ni. Jadi disebabkan itulah ilmu hadis ni banyak tersebar, lebih-lebih lagi kepada golongan masyarakat Islam, bahawa ilmu hadis yang palsu, bukan yang benar, yang palsu banyak tersebar di media-media sosial disebabkan oleh mereka terlalu taksub tanpa usul periksa bahawa hadis yang disampaikan sebenarnya ada salah dan tidak benar, dan mereka jadikan sebagai hujah. Okay. Untuk item ketiga ini juga responden sangat setuju dengan apa yang telah saya berikan, dan mereka sangat setuju dengan apa yang telah saya tanyakan kepada mereka. Okay, seterusnya adalah untuk pernyataan yang keempat, iaitu pernyataan yang terakhir adalah terdapat masyarakat Islam yang tidak menguasai tentang ilmu hadis sehingga mereka menjadikan semua hadis yang diterima sebagai hujah sedangkan tidak mengetahui status hadis tersebut. Okay. Untuk pernyataan yang empat ni juga responden sangat setuju dengan apa yang telah saya berikan kepada mereka, persoalan yang telah saya tuju kepada mereka, sebab mereka setuju. Kebanyakan umat Islam ni masih lagi ramai segelintir umat Islam yang kurang ilmu hadis ni. Jadi mereka tidak tahu untuk membezakan antara hadis yang benar dengan hadis yang palsu. Jadi disebabkan itu mereka hanya mengambil bulat-bulat apa yang mereka terima tanpa mereka memeriksa, sebab mereka tidak mengetahui tentang cara-cara untuk memeriksa matan dan sanad hadis. Adakah hadis ini bersifat benar, mutawatir dan sebagainya. Mereka tidak tahu. Jadi mereka hanya mengambil bulat-bulat dan mereka menyebarkan kepada orang lain. Jadi sebab itu hadis ini tersebar luas. Hadis palsu ini tersebar luas di kalangan umat Islam. Hadis palsu dan hadis dhaif ni. Sebab sepatutnya hadis ini tidak boleh disebarkan sebab ia bersifat lemah dan tidak boleh dijadikan hujah yang kuat sebagai panduan. Jadi disebabkan sebab itulah hadis-hadis ini boleh tersebar di kalangan umat Islam. Okey. Sebagai kesimpulannya, apa yang saya dapati berdasarkan saya punya kajian lapangan ni, masyarakat Islam memahami tentang faktor-faktor penyebaran hadis dhaif dan hadis palsu ini di kalangan umat Islam adalah disebabkan oleh mereka sendiri dan disebabkan oleh faktor-faktor tertentu yang menyebabkan berlaku banyak penyebaran. Jadi oleh itu, apa yang saya dapati, mereka sebenarnya mengetahui tentang ilmu-ilmu hadis. Jadi wajiblah atau perlulah kita mengetahui tentang ilmu hadis ni supaya kita tidak keliru dan tidak mengambil hadis yang salah sebagai hujah dan panduan kita. Okey. Seterusnya, apa yang saya dapati juga, hanya segelintir saja masyarakat Islam yang menyangkal dan menolak
pendapat yang telah saya berikan, sebab berkemungkinan mereka kurang ilmu pengetahuan tentang hadis. Jadi mereka tidak terima dengan apa yang telah saya berikan persoalan kepada mereka. Jadi itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Okay, kita pergi pada langkah mengatasi penggunaan hadis dhaif ini dalam kalangan penduduk Islam di Malaysia. Okay, dalam kajian ini kami pengkaji meletakkan 4 item, iaitu yang pertama berkaitan dengan umat Islam tidak perlu peka terhadap status hadis yang digunakan oleh agamawan. Yang kedua adalah penceramah ataupun agamawan mestilah tahu kesahihan hadis sebelum membuat sebarang penyebaran. Yang ketiga adalah tidak perlu menyelidiki status hadis yang disebar kerana setiap hadis yang disebar adalah hadis sahih. Yang keempat adalah umat Islam perlu elakkan daripada menyebarkan suatu penghabaran yang tiada kesahihan daripada mana-mana pihak autoriti. Okay, kita pergi pada graf ini. Okay, dalam graf ini kita akan pergi pada item yang pertama. Kita akan melihat yang paling tinggi dan yang paling rendah. Okay, yang paling tinggi adalah 68.6% iaitu tidak setuju. Okay, responden berpendapat bahawa umat Islam perlulah berhati-hati dengan status hadis yang digunakan oleh agamawan kerana mereka mendapati bahawa setiap hadis yang disebarkan perlulah mendapat kesahihan as-sunnah yang terpelihara, dan kita perlulah merujuk kepada para agamawan yang mahir dan arif dalam bidang hadis. Okay, seterusnya kita akan pergi yang paling rendah berkaitan dengan item yang pertama, iaitu sangat setuju. Yang mana umat Islam tidak perlu peka terhadap status hadis yang digunakan oleh agamawan. Mereka berpendapat bahawa mereka terlalu arif dan mempunyai ilmu yang lebih mendalam berkaitan dengan hadis, dan mereka tidak memerlukan ahli agamawan sebagai rujukan. Mungkin mereka beranggapan mereka ni sangat mahir dalam bab hadis ini, so mereka setuju dengan hadis ini, dengan statement yang diberi oleh pengkaji. Okay, seterusnya kita akan pergi pada item kedua, iaitu penceramah ataupun agamawan perlulah memastikan kesahihan hadis sebelum membuat sebarang penyebaran. Okey, di sini kita boleh lihat bahawa sangat setuju adalah paling tinggi, iaitu 80% bersamaan dengan 28 orang, yang mana responden berpendapat bahawa seorang agamawan ataupun penceramah perlulah memastikan setiap hadis yang disebarkan ataupun dijadikan bahan rujukan adalah sahih sebelum membuat penyebaran. Hal ini kerana ramai di antara agamawan dan ahli ulama ataupun penceramah menggunakan potongan hadis ini tanpa melihat dan memastikan kesahihan hadis tersebut sebelum menyampaikan kepada orang ramai. Okay, seterusnya kita akan pergi yang paling rendah, iaitu tidak setuju, yang mana mempunyai 2.9% bersamaan 2 orang, yang mana mereka tidak setuju kerana setiap daripada agamawan ataupun penceramah perlulah memastikan kesahihan hadis itu sebelum membuat penyebaran, kerana terbukti bahawa setiap hadis yang ingin disampaikan ataupun disebarkan mestilah mendapat kesahihan dengan jelas supaya hadis dhaif tidak disebar dengan sewenang-wenangnya. Okay, seterusnya kita pergi kepada
rajah ketiga untuk item ketiga, yang mana tidak setuju adalah paling tinggi yang mendapat peratus 77.1 bersamaan dengan 27 orang, yang mana mereka beranggapan bahawa tidak perlu menyelidik status hadis yang disebarkan kerana setiap hadis yang disebarkan adalah sahih. Hal ini demikian kerana dibimbangi hadis yang disampaikan itu merupakan hadis dhaif. Secara tidak langsung telah mendedahkan kita kepada fitnah penyebaran hadis dhaif yang amat dimurkai oleh Rasulullah. Okey, bagi item yang paling rendah iaitu sangat setuju. Responden berpendapat bahawa untuk item ini mereka memilih tidak setuju kerana setiap hadis yang disebarkan bukanlah hadis sahih, kerana hadis mempunyai pelbagai jenis seperti hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, hadis maudhu', hadis maqtuf dan sebagainya. Dan akhir sekali kita pergi pada item keempat untuk rajah keempat, iaitu umat Islam perlulah elak daripada menyebarkan sesuatu penghabaran dan yang tiada kesahihan daripada mana-mana pihak autoriti. Okey. Kita boleh tengok sini bahawa item bagi sangat setuju adalah paling tinggi, iaitu bersamaan dengan 60%, yang mana 21 orang. Responden berpendapat bahawa mereka memilih sangat setuju kerana setiap penghabaran perlulah mendapat kesahihan dari pihak agamawan dan tidak boleh sewenang-wenangnya menyampaikan hadis itu secara meluas. Mereka perlulah merujuk agamawan ni sebelum membuat penyebaran ataupun menggunakan hadis dhaif ini. Sekian daripada saya. Kita tengok pada kesimpulannya, iaitu dalam kajian ini pekaji mendapati bahawa sebahagian besar masyarakat memahami tentang ilmu hadis, akan tetapi masih terdapat masyarakat Islam yang belum menguasai ilmu hadis ini. Oleh itu, terdapat lagi masyarakat yang masih keliru dengan pembahagian hadis, sama ada hadis itu adalah hadis benar ataupun hadis palsu ataupun bersifat lemah. Perkara ini telah menyebabkan berlakunya penyebaran hadis yang palsu dan lemah sebagai hujah dan panduan tentang ilmu hadis itu. Hal ini kerana ilmu hadis amatlah penting sebagai panduan kepada umat Islam dan sebagai petunjuk ke arah kebenaran. Oleh itu, sekiranya kita memahami ilmu hadis ini dengan lebih teliti, kita tidak akan keliru dengan hadis yang benar dengan hadis yang palsu, kerana dapat membezakan antara yang betul dan mana yang salah berdasarkan dari segi sanad, matan hadis serta syarat-syarat hadis itu tersendiri untuk dikategorikan hadis itu adalah hadis palsu, benar ataupun bersifat lemah. Sekian daripada kumpulan kami. Terima kasih.